Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, yang berhormat Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, Pengerusi dan Terkuasa Dewan Agama Islam Negeri Johor, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Semarang. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Samsul Bari bin Jalani, Timbalan yang di-Ketua Dewan Negeri Johor, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Semarang. Sahibul Sa'adah yang berhormat Datuk Haji Mat Hakiki bin Datuk Kiai Haji Samsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap pengurusi Sahabat Selamat Kamilah 4,444 Negeri Johor. Yang berbahagia kami dikasihi pada Tuan Haji Nasri bin Mat Ali, Pegawai Daerah Batu Pahat, Al-Fadil Al-Syekh Tuan Haji Muhammad Nasri bin Rahman, Kabir Daerah Batu Pahat. Yang berbahagia pada Cik Izhar bin Abu Sarim, yang di-Pertua Majlis Perbadaran Batu Pahat. Yang berbahagia pada Tuan Haji Muhammad Taib bin Abdul Malik, Pengerusi Jabatan Kuasa Pertubuhan Persatuan Masjid dan Surau Negeri Johor. Yang berbahagia lagi dikasihi pada Tuan Haji Muhammad Jahid, Pengerusi Jabatan Kuasa Masjid Sabak Uni Parit Raja, serta ahli-ahli jabatan kuasanya, ketua-ketua jawatan, jemputan, pemimpin-pemimpin masyarakat setempat, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kita terus merapatkan setinggi-tinggi rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbarakah ini kita dapat sama-sama berkumpul dan berhimpun di Masjid Sabak Uni Parit Raja ini untuk sama-sama kita menjayakan majlis semarak selawat kamilah yang juga dikenali sebagai selawat tafrijiyah dan selawat nariyah 4,444 peringkat daerah Batu Pahat tahun 1444 Hijriah bersamaan 2022 Miladiyah. Anjuran bersama Pejabat Kaki Daerah Batu Pahat, Persatuan Pegawai-Pegawai Masjid dan Surau Negeri Johor dan Majlis Masjid Sabak Uni Parit Raja Batu Pahat. Majlis mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke majlis kita pada malam ini, dan kita teruskan majlis kita pada malam ini dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia dan yang berhormat Tuan Haji Muhammad Farid, Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, Pengerusi Jabatan Kuasa Dewan Agama Islam Negeri Johor, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Seri Medan untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis kita. Minta maaf Dun Semerah untuk menyampaikan ucapan seterusnya meresmikan majlis kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dikasihi, berhormat Datuk Haji Samsul Bari Jamali, Kepala Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, merangkap Datuk Semarang, dekat-dekat Kota Semarang. 19 ni Datuk dinamai Semarang. Saya bagi sulung Semarang. Tak apa tadi Ustaz Rasulullah, Seri Medan dengan Semarang tu memang satu parlimen negara.
Tuan Haji Nasri untuk pegawai daerah pertumpahan. Tuan Haji kita pun namanya sama, Tuan Haji Nasri, Haji daerah pertumpahan, yang kita hormati yang berhormat Dato' Haji Wafiki Kiai Samsudin Pengarah Islam di Johor, Tuan Pengurusi Masjid Sabawi, Tuan Haji Taib Pengurusi Pegawai Masjid Surau di Johor, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini saya ambil sikit saja masa untuk menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semasa kita dirikan solat maghrib tadi, Tuan Imam telah membacakan surah Al-Hujurat ayat ke-11. Ayat ini bertepatan dengan suasana negeri dan negara pada hari ini, yang memerlukan kita mengimani maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan sedikit maksudnya supaya sama-sama kita memberi pengamatan dan seterusnya kita beriman dan melaksanakan surah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana maksud dan tujuan ayat ke-11 surah Al-Hujurat. Ketika Imam membacakan sebab hati saya, sebab bila kita tahu maksudnya, betapalah negara kita ini mesti mula memahami keberadaban dalam berbahasa dan sentiasa menjaga hati sesama kita, walaupun mungkin pegangan pandangan sedikit berbeza, terutamanya soal-soal kepartian. Marilah saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik selepas beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang salah. Maka saya ambil sikit masa untuk berfikir tuan pegawai daerah. Maka sebab itulah negeri Johor sejak daripada awal kempen pilihan raya berlangsung, kita semua telah disusun dan digalakkan mengadakan solat hajat bagi maksud menjaga keharmonian negeri kita, dan seterusnya kita berdoa ia akan sampailah kedamaian dan kebaikan kepada negara. Saya sebut begini tuan-tuan, kerana suasana yang pada hari ini memberikan gambaran seolah-olah sebahagian daripada kita lupa tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang ke-11 tadi. Saya menyeru semua pihak daripada mana juga datangnya bagi negeri Johor Darul Ta'zim, maka cukuplah. Maka kita benalah satu suasana yang baik memandang ke hadapan. Mudah-mudahan negeri kita dapat dipacu dengan baik, dan janganlah bawa apa juga suasana yang berada di peringkat pusat sana ke dalam negeri. Yang sudah kita pun tunggu-tunggu pelantikan Perdana Menteri, dan telah pun ada pelantikan. Nama kerajaan itu pada hari ini namanya Kerajaan Perpaduan. Maka jangan disebut-sebut dan diburuk-burukkan lagi mana-mana kelompok dan kumpulan. Bersatu hatilah kita semua, dan insya-Allah malam ini antara cara dan kaedahnya kita akan melaksanakan program selawat nariyah, selawat tafrijiyah, yang mudah-mudahan menjadi laluan dan antara kaedah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelapangan, diberikan jalan keluar daripada segala perkara yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya sama-samalah kita dengar tausiah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Khati kita pada malam ini. Untuk itu sama-samalah kita terus berdoa. Saya mohon bagi kita semua
berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon panjang umur, diberikan hidayah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor kita, yang pada 2 hari yang lepas telah pun menyambut hari keputeraan baginda. Berdoalah supaya baginda terus sihat, dapat menaungi dan mentadbir negeri Johor Darul Ta'zim, memayungi kita, kerana beliau sesungguhnya, baginda sesungguhnya adalah ketua agama Islam bagi negeri Johor yang maha. Esok juga jangan lupa tuan pegawai dia, esok JDT lawan dengan Israel punya rapat mengajar agama Islam dengan JDT, Datuk berfikir kita sentiasa juga membantu mendoakan pasukan kita diberikan keselamatan dan kejayaan. Nampaknya berkat doa semua tak habis-habis menang. Lepas menang lagi. Belum menang, Tuanku Sultan dah berkenan bagi cuti. Jadi hari Ahad jangan ada yang pergi kerja. Siapa yang nak renew memang tak adalah hari Ahad. Siapa yang ada check up dengan doktor kat klinik kerajaan, memang tangguhlah, sebab doktor memang bercuti. Sudahlah bercuti hari Isnin, hari Ahad, hari Isnin pun kita diberi cuti bagi sempena penubuhan kerajaan perpaduan. Maka kita ambillah peluang bersama dengan anak cucu kita, bersama dengan saudara mara kita dan sahabat andai kita, bersetegur sabalah dengan mereka. Mudah-mudahan yang keruh dapat dijernihkan, yang jauh dapat kita dekat-dekatkan, dan insya-Allah selebihnya kita hanya nak membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita dan memperkukuhkan kedudukan kita. Bantulah kami di pihak kerajaan negeri Johor, bantulah Lembaga Agama Islam negeri Johor, bantulah Majlis Agama Islam negeri Johor bagi kita menyebarluaskan dakwah dan juga syiar Islam terpancar daripada kemuliaan Masjid Sabauni ini ke seluruh segenap negeri Johor Darul Ta'zim dan seluruh jajahan ta'aluk. Ada juga lagi kita dah bunyi, saya kata sudah bunyi. Wallahu a'lam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mengajak Datuk Rafiki, Tuan D.O, Tuan Kadi, Tuan Pengurusi Masjid, Ustaz Taib, seluruh yang ada pada hari ini, ibu-ibu dan ayah-ayah, sama-samalah kita merasmikan majlis semarak selawat kamilah pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan sedikit penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia, yang berhormat Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, Ahli Jabatan Kuasa Pengurusi Jabatan Kuasa Dewan Agama Negeri Johor atas ucapan sebentar tadi. Dan majlis kita teruskan dengan tausiah. Untuk itu majlis dengan segala hormat yang dijemput dan mempersilakan Al-Fadhil Al-Syekh Haji Muhammad Nazri bin Rahman Kadi Daerah Batu Pahat, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan majlis selamat selepas itu. Dipersilakan. وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih yang berusaha dan pengacara majlis yang berhormat Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, Pengerusi Jabatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, merangkap oleh Dewan Undangan Negeri
Semerah. Juga yang berhormat Datuk Samsul Bari bin Jambali, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negeri Johor merangkap ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Semarang. Sahibul Saadah yang berhormat Datuk Haji Mat Rafiqi bin Datuk Kiai Haji Samsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap pengerusi Sahabat Selawat Kamilah 4444 Negeri Johor. Yang bahagia Tuan Haji Nasri bin Mat Ali, Pegawai Daerah Batu Pahat. Juga yang dimuliakan Cik Zahar bin Abu Sairin yang di-Pertua Majlis Perbandaran Daerah Batu Pahat. Juga ia tidak dilupakan kepada Tuan Haji Mat Taib bin Abdul Malik, Pengerusi Persatuan Pegawai Masjid dan Surau Negeri Johor. Yang bahagia Tuan Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Masjid Sabak Uni, Tok-tok Pengulu, ketua-ketua kampung, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita di dalam satu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang penuh dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah sangat menyintai orang-orang yang membuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita menjayakan majlis pada malam ini, bukan saja dalam sempena masih lagi semarak bulan menyambut Maulidur Rasul, tambah lagi dengan selawat kamilah ataupun selawat nariyah ataupun selawat tafrijiyah, bertepatan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Iman kita ni ada masa dia boleh naik, ada masa dia boleh turun. Sebahagian daripada cara untuk menambahkan iman ialah dengan menambahkan amal ibadah kita, dengan menambahkan lagi membuat kebaikan demi kebaikan. Apabila Allah hidupkan kita di awal pagi tadi, malam semalam, malam tadilah kita semua ditidurkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang Allah terus tidurkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bersyukurlah kita telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah hidupkan kita, Allah kurniakan kita berbagai-bagai nikmat. Allah bagi kita penglihatan, Allah bagi kita pendengaran, Allah bagi kita kaki, tangan, urat, saraf, darah dan sebagainya. Bukan saja-saja, bukan sia-sia. Mustahil Allah hidupkan kita dengan tujuan yang tidak baik. Allah berikan macam-macam nikmat kepada kita dengan tujuan untuk kita tambahkan lagi amal ibadah kita, tambahkan lagi keimanan kita. Jadi tuan-tuan, hari ini kita datang daripada jauh. Antaranya daripada Johor Bahru, ada juga datang daripada daerah-daerah lain. Niatkan di hati, bukan nak bertemu dengan kawan-kawan, bukan nak bertemu dengan rakan-rakan, bukan kerana pakaian kita, bukan kerana sejadah kita, bukan kerana Masjid Sabak Uni, tapi niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana keberkatan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga akan bertambah iman kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan ada keraguan. Walaupun ada sesetengah pihak yang tak berapa berkenan dengan majlis seperti ini, bukan saja buat maulid, bukan saja ada tausiah, tetapi ada selawat kamilah lagi. Tuan-tuan percayalah, kita buat program yang luar biasa macam ini kerana yang kita nak raikan itu adalah manusia yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa macam kita. Tuan-tuan pernah dengar Rasulullah ada satu sifat dipanggil Siddiq. Maknanya apa? Benar. Kalau saya boleh tanya dengan tuan-tuan yang hadir pada malam ini, semuanya jujur dengan saya. Siapa dekat sini sejak dilahirkan sehinggalah hidup sehingga malam ini, siapa kat sini dia tak pernah tipu walau sekali? Angkat tangan. Saya pun tak berani angkat tangan. Kenapa? Kerana kita manusia biasa.
Kita memang pernah bercakap ada ketikanya tidak benar. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada lahir sampai wafat sekali pun tak pernah tipu, tuan-tuan hadirin sekalian. Tak keluar biasa manusia seperti ini. Satu lagi sifat, kita ada sifat fatanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijaksana. Akal Rasulullah luar biasa. Dia tak sekolah, dia tak pandai menulis, dia tak pandai baca. Tetapi 30 juzuk wahyu Allah turunkan daripada langit. Nabi ingat dengan akal dia. Lagi sekali saya tanya tuan-tuan hadirin sekalian. Dulu kita masih bayi, kita menyusu dengan susu mak kita. Kat sini siapa yang ingat masa dia menyusu dengan mak ni, banyak nyusu sebelah kiri ke sebelah kanan? Ingat tak? Tak payah dongak ke atas. Memang tak ingat kita, tuan-tuan. Yang punya susu pun tak ingat, apa lagi yang menyusu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, Nabi ingat kat mana, bahagian mana, sebelah mana dia banyak menyusu dengan susu mak dia. Bukan saja Rasulullah ingat dia menyusu sebelah mana, Nabi nyusu sebelah aja. Dia ingat dia menyusu sebelah mana dan kenapa dia menyusu sebelah? Kerana ada lagi anak-anak susuan lain yang perlukan susu. Jadi jangan ada keraguan hadirin dirahmati Allah sekalian. Maka malam ini bukan ceramah, tausiah. Sikit aja. Sebelum isyak insya-Allah kita habis. Kita mengambil satu perkara penting pada malam ini. Kenapa kita perlu bersusah payah? Kenapa perlu datang putih ramai-ramai macam ini? Kenapa perlu tinggalkan orang rumah, tinggalkan anak, tinggalkan rumah, tinggalkan kereta, tinggalkan jiran tetangga, tinggalkan kampung? Datang kampung orang ni. Kampung kita dah buat Maulidur Rasul, dah berselawat pun. Masjid, surau dah banyak buat. Kenapa datang lagi hari ini? Kenapa buat lagi program macam ini? Tak lain tak bukan, kita nak menunjukkan rasa kasih, rasa cinta, rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa kita perlu ada rasa kasih cinta kepada Rasulullah? Pertama, kerana Rasulullah ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda digelar sebagai kekasih Allah. Kita wajib sayang apa yang Allah sayang. Allah letakkan syarat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa nak sayang aku, dia mesti sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Kalau tidak, tak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nama Rasulullah diletakkan sebelah nama Allah. Tak boleh berpisah antara Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran, ada ayat-ayat Allah menyeru Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya. Allah panggil Nabi Adam, ya Adam. Allah panggil Nabi Musa, ya Musa. Allah panggil Nabi Yahya, ya Yahya. Allah panggil Nabi Isa, ya Isa ibnu Maryam. Tuan-tuan takkan jumpa bila Allah panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama ya Muhammad, tak ada. Allah panggil dengan gelarannya. Allah tinggikan nabinya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Allah tinggikan darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan bagimu namamu wahai Muhammad. Sehinggalah ke hari ini, dah beratus tahun Rasulullah wafat, namanya masih lagi disebut, dijulang, ditinggikan. Termasuklah program kita pada malam ini. Saya ulang lagi, jangan ada keraguan. Lebih hebat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan. Kalau ditanya siapakah manusia yang dijamin oleh Allah masuk syurga, Rasulullah. Siapakah manusia yang telah terampun segala dosanya, Rasulullah. Siapakah manusia yang paling mulia akhlaknya, Rasulullah.
Walaupun dah dijamin oleh Allah berbagai-bagai jaminan, Nabi tetap bangun 1/3 malam. Padahal kalau Nabi tak bangun pun tetap masuk syurga juga. Sampai ditegur oleh Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapalah engkau bersusah payah bangun 1/3 malam? Bukankah engkau dah dijamin syurga?" Apa kata Rasulullah? "Afala akunu abdan syakura?" Salah ke aku jadi hamba yang bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala? Mengikut riwayat Rasulullah, bila dia solat malam ini tuan-tuan, sampai bengkak kakinya. Saya percaya yang datang ramai-ramai ini pun ada yang kakinya bengkak. Sangka baik ataupun gawat barangkali. Yang penting niatkan lagi ni. Mana-mana yang gawat tu, masa selawat pegang kaki tu. Ya Allah, dengan berkat selawat baginda Rasulullah, kau sembuhkanlah penyakit aku. Tapi dengan syarat tuan-tuan kena ada keyakinan. Bagaimana Allah uji Nabi Yunus alaihissalam, dicampak ke dalam laut, ditelan ikan nun, tetapi ketika dalam perut ikan tu Nabi Yunus hidup lagi. Saya ulang yang tadi, bila kita dihidupkan maknanya mustahil Allah hidupkan untuk kita gagal, sebaliknya untuk kita berjaya. Nabi Yunus yakin dengan Allah, bukan ikan yang matikan aku kalau bukan dengan izin Allah. Maka dibaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka berjaya Nabi Yunus alaihissalam terlepas daripada ikan nun. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam mara api menjulang Raja Namrud, tapi dia yakin bukan api yang matikan aku, melainkan dengan izin Allah. Maka dibaca, hasbiyallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maulahi wa ni'man nasir. Jadi kita baca selawat hari ini tuan-tuan kena ada keyakinan. Yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin lebih-lebih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita perlu ada rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana Rasulullah lah orang yang telah memperkenalkan kepada kita siapa Tuhan kita. Kalau tak kerana Nabi, tuan-tuan tak pandai nak sebut kalimah Allah. Kalau tak kerana Nabi Muhammad, tuan-tuan tak pandai macam mana nak sembah Allah. Kalau tak kerana Rasulullah, tuan-tuan tak tahu mana satu sifat yang wajib bagi Allah, mana satu sifat yang mustahil bagi Allah. Inilah ilmu pertama yang diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Sebaik saja Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas pertama Rasulullah, Nabi tak disuruh solat, Nabi tak disuruh puasa, Nabi tak disuruh berzakat, Nabi tak disuruh pergi haji. Tugas pertama Rasulullah apa dia? Memperkenalkan Allah kepada bangsa Arab jahiliyah pada ketika itu. Itu namanya ilmu tauhid. Ilmu pertama yang diperkenalkan ialah ilmu Allah. Memperkenalkan Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Tuan-tuan, lahir dekat dunia, tidak ada bunyi yang pertama kita dengar melainkan kalimah tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian 5 kali satu hari tuan-tuan dengar suara muazzin di corong-corong masjid dan surau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kajian dibuat. Masuk waktu subuh dekat Sumatera, Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak habis azan lagi, masuk kampung sebelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak habis azan lagi, masuk negeri sebelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam tempoh 1 jam seluruh Indonesia masuk waktu subuh. Terus pergi kepada Malaysia, Mersing dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik ke Pahang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik ke Terengganu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam tempoh 1 jam seluruh Malaysia masuk waktu subuh. Naik ke Thailand. Teruskan lawangan azan, merentas benua, merentas negara, sampai waktu zuhur, ulang balik dekat Sumatera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 24 jam kalimah Allah tak henti disebut orang. Sebab itu kita pertahankan kalimah ini. Bagaimana boleh ada rasa yang begini kalau bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setiap kita solat, setiap rukun, tuan-tuan akan sebut nama Allah. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Rukuk. Allahu akbar. I'tidal. Sami Allah. Sujud. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. 2 rakaat, 4 rakaat. Akhir sekali penutup solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah juga disebut. Jadi hadirin dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mengambil peluang pada malam ini untuk bersihkan hati kita. Sebagaimana disebut oleh yang berhormat tadi, kalau nak satukan batu pakai simen, kalau nak satukan kayu pakai paku, tapi kalau nak satukan hati sesama kita, nak pakai apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Kena pakai iman. Kita pada malam ini pastikan ada hati yang satu. Hatinya tidak ada yang lain melainkan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita buat pada malam ini akan mendapat limpahan rahmat daripada Allah. Kalau hujanlah isyak nanti lebat, itu tanda yang lebih meriah untuk daerah Batu Pahat, maka akan melimpah kepada daerah-daerah lain. InsyaAllah saya bersama dengan kepimpinan pegawai daerah, majlis pada malam ini adalah majlis sebagai pencetus untuk daerah Batu Pahat. Kita akan panjangkan ke masjid-masjid yang lain, peringkat daerah. Kita akan himpunkan lebih ramai lagi orang-orang yang boleh datang dengan hati yang bersatu demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, jangan lupa berdoa. Ketika tuan-tuan berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya yang hadir pada malam ini hatinya resah, gelisah, ya Allah, dengan berkat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kau tenangkanlah hati-hati kami. Sekiranya yang hadir pada malam ini ada sengketa antara kita, dah lama tak bertegur siapa, ya Allah, dengan berkat maulid sambutan selawat kamilah pada malam ini, Kau satukanlah hati-hati kami. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini hidupnya rasa sulit sangat-sangat, ya Allah, dengan berkat kekuasaan-Mu, keagungan nama-Mu, berkat baginda Rasulullah, Kau permudahkanlah urusan hidup kami. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini dah lama sakit tak sembuh-sembuh, mudah-mudahan dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini masih lagi ada dosa yang belum terampun, ya Allah, dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini namanya tercatat di pintu neraka Allah, ya Allah, dengan berkat nama-nama-Mu, dengan berkat kekuasaan-Mu, dengan berkat kekasih-Mu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kau satukanlah hati-hati kami. Engkau satukanlah kami yang hadir pada malam ini di dalam syurga-Mu, ya Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya ulang lagi, jangan ada keraguan. Yakinlah dengan baginda Rasulullah, dengan utusannya, dengan apa yang dia serukan kepada kita. Yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah setakat itu untuk kita sama-sama bersedia supaya hadirnya kita pada malam ini tidak menjadi sia-sia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terima kasih, Abi. Terima kasih. Terima kasih.
kepada Sekretariat yang saya dimaklumkan dan tuan-tuan, insyaAllah kita akan baca Asma'ul Rasul, yang mana kita akan baca 200 nama Rasulullah SAW. Dan saya minta tuan-tuan, bila saya sebut nama Rasulullah itu, tuan-tuan sambungan SAW. Kemudian kita akan membaca selawat nariah sebanyak 11 kali. Dan kemudian kita akan baca tahlil. Dan insyaAllah kita akan adakan doa dan sudah tutup dengan berkah khususiyah Nabi Muhammad SAW sebelum kita insyaAllah. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan kepada Allah Ta'ala agar adik-adiknya Sufrina Safi dikurniakan sifat dan kesembuhan sempurna yang sedang rawatan di hospital. Agar berpilih kepada Allah beliau berikan agar keturunan yang di otaknya menghilang dari agar dengan barakah Asma'ul Rasulullah SAW. Yang kedua, kita satukan hati kita dengan niat kita. Kita amalkan dosa-dosa kita. Dosa kedua ibu bapa kita. Dosa mereka yang hadir pada malam ini. Dosa pemimpin kita. Dosa kita hadir pada malam ini. Dosa mereka yang telah melakukan dosa yang besar pada kita atas badannya. Yang kedua, kita mohon pada anak-anak kita yang telah mengalami pelajaran, sama ada tingkat rendah, tingkat menengah atau yang pendidikan tinggi, diberikan kejayaan dan kemilang dalam pekerjaan dan juga apa mendapat kejayaan yang terbelah. Dengan kejayaan terbelah itu memberikan manfaat bagi Islam. Yang ketiga, untuk Allah Ta'ala agar dosa-dosa besar dan kecil bersih dan masjid As-Sabaru ini Allah angkatkan. Yang keempat, kita mohon kita di kalangan kita dalam majlis ini tidak tersihir atau tersihir ikat tersihir tersebut. Yang kelima, kita mohon agar pemimpin-pemimpin kita ini diambilkan diberikan kesabaran dalam takdir dari kerjaan ini juga. Yang keenam, kita mohon agar kesejahteraan, kemudian dan juga keselamatan bagi diri juga dan takdir hasil dan besar amil. Yang ketujuh, kita mohon agar apa juga hajat-hajat kita Allah mudahkan, Allah angkatkan dulu agar berani insyaAllah. Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tidak buat kepada Isya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا الله 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 يا اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا حميد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا ماهين صلى الله عليه وسلم سيدنا حاضر صلى الله عليه وسلم سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم سيدنا طه
الرداء سيدنا صاحب الدرجات الرافعة سيدنا صاحب الدار سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا صاحب القضيب سيدنا صاحب الوراء سيدنا صاحب الحضر سيدنا صاحب العلامة سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم صلى الله عليه وسلم سيدنا عزور الحريم سيدنا صاحب الإسلام سيدنا سيد القومين سيدنا عين النعيم سيدنا عين العصر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا خاتم الأمم سيدنا عبد الهدى سيدنا كاشف الغراب سيدنا غفير المختار سيدنا عيد العراق سيدنا صاحب الفلاح اللهم يا رب نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاكلتك وحبك ومنا على سنة والجماعة والشكر لله لقاء يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. وتنفرد به الكرم
من
ومشائخهم وجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم الجميع بالرحمة والرضوان وادخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر والنهوض إلى جنتك جنات الخلود في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم يبتلهم قط طعام أبدا وما تساءل حسن بمدى الزمان. منه الدواب فلم ترد وما وقع ذبابة أبدا بجسمه الحسن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بقلبه كأما من رؤية ثبتت ولا يرى أثر قول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله بالشمس ذو فضل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يرفع قد علت قوما إذا جلسوا عند البلاد سم يزال مقتدى لأهل الخصائص فقد أتكن آمن من شر نار وسرة ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي
pesan dan nasihat selawat hari ini, sebelumnya kita kena puasa dulu, kena puasa sedikit. Puasa 11 hari selepas solat fardu baca 20 rakaat. Saya ulang sekali lagi, sebaiknya kena puasa dulu selama 11 hari. Dalam puasa itu setiap solat kita baca 25 kali. Dan insyaAllah setelah selesai tempoh puasa itu boleh kita amalkan selepas solat fardu sebanyak 11 kali insyaAllah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kerahmatan dan keberkatan akan segera berlaku insyaAllah. Dan itu saya minta untuk menjalankan amalan selawat hari ini. Jadi ini saya menjalankan amalan selawat hari ini dalam kehidupan kita insyaAllah. Jawab saya terima. Sekali lagi. Dengan ini saya menginjakan amalan selawat harian untuk kita amalkan pada siang hari. Alhamdulillah. Jadi kita minta Tuan Gaji untuk baca doa untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tad'alu bihi al-qad wa tanfaridu bihi al-kurab wa tudda bihi al-hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam al-karim في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات البلاء والوباء الأمراض والأسقام الفتن والمحن الحسد والعدوان الغفلة والنسيان وأزل عنا الهموم والشكوك والظنون والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, demikian tadi berakhirnya majlis semarak selawat kamilah 4,444 rakaat majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang melibatkan diri. Dan insyaAllah pada malam ini kita teruskan majlis untuk sumbangan simbolik, sumbangan asrar. Untuk itu majlis dengan hormat takzim menjemput dan mempersilakan yang berbahagia, yang berhormat Tuan Muhammad Farid bin Khalid, pengurusi Jabatan Kuasa Hari Wal Agama Islam Negeri Johor, yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Semarang, untuk menyampaikan bantuan kepada asnaf. Dijemput dan dipersilakan pada Puan Zaliah binti Ahmad.
Seterusnya dipersilakan pada Cik Ma'an bin Sirul. Dan dipersilakan pada Puan Nur Azina binti Hasan atau wakil. Seterusnya dipersilakan kepada Yang Hormat Syed Sahadat Dato' Haji Ma'ruf Fikri untuk menyampaikan cerita kepada tuan rumah. Pesanan untuk tuan rumah, kata yang berhormat Datuk, dia kata bateri beli sendiri. Itu kan. Okey, seterusnya penyampaian dihormati canda hati daripada tuan rumah. Dipersilakan kepada yang berbahagia yang berhormat Bun Haji Muhammad Farid bin Muhammad Khalid untuk menerimanya. Dipersilakan pada yang berbahagia yang berhormat Datuk Samsul Bari Jamali. Seterusnya dipersilakan pada Saudara Sahadat yang berhormat Datuk Haji Ma'ruf Fikri bin Datuk Kiai Haji Syamsuddin. Seterusnya dipersilakan pada yang berbahagia Tuan Haji Nasri bin Matani dari daerah Ketupahan. Dan dipersilakan pada yang berbahagia Al-Fadhil Syekh Tuan Haji Muhammad Nasri bin Abdul Rahman, Qadhi daerah Ketupahan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, demikian tadi berakhirnya majlis kita pada malam ini. Juga untuk makluman kepada tuan-tuan dan silang hadirin yang dirahmati Allah, pada malam ini Sabah Uni adalah lokasi yang ke-161 dan insyaAllah lokasi yang ke-162 akan diadakan di Masjid Jami Jalil Hasan, Kampung Pasir Putih, Pasir Gudang pada 2 hari bulan Disember 2022 bersamaan Jumaat malam Sabtu. Jadi tuan-tuan dijemput dan dipersilakan untuk sama-sama mengambil bahagian di Pasir Putih, Pasir Gudang.